Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan Dani Pertuan Negara Brunei Darussalam, telah berkenan menghantar titah-titah berutusan tahniah kepada His Highness Sheikh Khalifah bin Zayed Al Nahyan, Presiden Emiria Arab Bersatu dan Pemerintah Abu Dhabi Emiria Arab Bersatu. Dan His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Naib Presiden, Perdana Menteri, Pemerintah Dubai dan Menteri Pertahanan Emiria Arab Bersatu dan kepada kerajaan dan rakyat Emiria Arab Bersatu bersempena dengan sambutan Hari Kebangsaan yang ke-50 Emiria Arab Bersatu. Kebawah Dunia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairuddin, Sultan Dani Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah-titah berutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Dr. Tong Lun Sisolit, Presiden Republik Demokratik Rakyat Laos. Dan Tuan Yang Terutama Dr. Phan Kham Vipavan, Perdana Menteri Republik Demokratik Rakyat Laos serta Kerajaan dan Rakyat Republik Demokratik Rakyat Laos bersempena dengan Hari Kebangsaannya yang ke-46. Lapan kes baru jangkitan COVID-19 disahkan kemarin membawa jumlah keseluruhan kes kepada 15,111 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan memaklumkan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Juga menyertai sidang media tersebut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Sumber Utama dan Pelancongan. Sidang media berlangsung di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Dapat tambahan 3 kes baru pada satu kluster aktif yang sedia ada yang merupakan kontak-kontak terdekat kepada beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, terdapat satu kluster baru telah dikesan yang melibatkan 5 kes. Kluster baru ini ialah kluster Nur Naziba Construction Kota Batu Staff House, iaitu kluster rumah yang menempatkan pekerja-pekerja syarikat berkenaan. 5 kluster telah ditutup setelah tidak ada kes dikesan di dalam kluster berkenaan selama 28 hari. Oleh yang demikian, jumlah kluster yang aktif adalah 127 kluster. Selain itu, terdapat 2 kes import yang tiba ke negara Brunei Darussalam dari Mesir melalui Kuala Lumpur dengan menaiki penerbangan Diraja Brunei BI 874 pada 17 bulan 11 2021. Manakala terdapat 8 kes baru yang masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. 58 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam kepada 14,565 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 447 kes. Di kalangan kes-kes yang sedang ada dalam rawatan sekarang, 2 kes adalah dalam kategori 5 dan sedang dirawat di unit rawatan intensif. Kedua-dua mereka memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation, dengan 1 kes memerlukan bantuan mesin tambahan hadlang mesin ataupun ECMO. Sementara itu, terdapat 1 kes lain dikategorikan dalam kategori 4, iaitu yang di bawah pemantauan rapi dan memerlukan bantuan oksigen. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 3,876 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 623,500 ujian. Menteri Kesihatan juga mengungsikan pada 30 November 2021 sebanyak 1,271 orang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini bermakna di bawah program vaksinasi kebangsaan seramai 403,675 orang telah menerima 1 dos vaksin COVID-19, iaitu 93.9% daripada jumlah penduduk negara. Manakala 348,775 orang telah melengkapkan 2 dos vaksin COVID-19, iaitu 81.1% daripada jumlah penduduk negara. Dalam pada itu, Kementerian Kesihatan memaklumkan bahawa perkhidmatan klinik vaksinasi COVID-19 bergerak akan dijalankan seperti berikut. Pusat Kesihatan Pangkalan Batu pada hari Jumaat 3 Disember 2021 dari jam 9 pagi hingga 12 tengah hari.
dan Ahad 5 Disember 2021 dari jam 9 pagi hingga 2.30 petang. Khusus bagi penduduk mukim Pangkalan Batu dan kawasan persekitaran yang berumur 18 tahun ke atas yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19 dan yang dijadualkan untuk vaksinasi dos kedua. Di samping itu juga, perkhidmatan vaksinasi dari rumah ke rumah akan diadakan pada tarikh 2 Disember 2021. Penduduk setempat yang ingin mendapatkan suntikan COVID-19 bolehlah datang terus secara walk-in dengan membawa kad pengenalan ataupun pasport, kad atau nombor BRUHIMS jika ada dan kad vaksinasi COVID-19 iaitu hanya bagi yang menerima suntikan dos kedua. Bagi mereka yang memerlukan bantuan kenderaan untuk dibawa ke klinik, mereka bolehlah memaklumkan kepada ketua kampung. Manakala bagi mereka yang tidak dapat untuk hadir sendiri ke pusat kesihatan berkenaan, disebabkan masalah kesihatan, mereka boleh mendaftar atau didaftarkan melalui ketua kampung bagi urusan vaksinasi di rumah masing-masing. Bagi operasi peralihan yang dijalankan dari jam 10 malam hingga 4 pagi, alhamdulillah tidak ada pelanggaran arahan, telah dikeluarkan denda kumpan di seluruh negara. Pada sidang media yang sama, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan menjelaskan acara Brunei December Festival kali kelima kini berlangsung hingga 31 Disember 2021. Acara tersebut merupakan inisiatif Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan melalui Lembaga Pelancongan Brunei dengan kerjasama beberapa agensi kerajaan dan swasta, perwakilan asing serta syarikat-syarikat pengurus acara tempatan. Kira situasi pandemik COVID-19 yang sedang melanda negara ketika ini, maka penganjuran Brunei December Festival tahun ini akan lebih menumpukan kepada acara dan aktiviti yang dapat dilaksanakan secara virtual. Manakala acara-acara fizikal adalah tertakluk kepada garis panduan dan SOPs yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Alhamdulillah, sebanyak 50 acara akan diadakan, yang mana 42 daripadanya adalah virtual dan 8 adalah acara berbentuk fizikal. Kesemuanya acara-acara ini meliputi acara-acara Islamik, kebudayaan dan kesenian, makanan dan kulineri, sukan, rekreasi dan pengembaraan, membeli belah, dan satu kategori baru iaitu teknologi digital dan ICT. Beberapa acara virtual yang akan diadakan adalah seperti Virtual Hockey Clinic, 5th Brunei Film Blitz, The Tiny Lit Fest, Diskusi Komik, Virtual Cooking Class, Online Shopping, E-Sports Competition, dan Coding Conquest Hackathon. Manakala acara-acara fizikal pula adalah seperti bengkel penulisan Jawi dan Expo Kaligrafi di Pengajian dan Kaligrafi Islam Yayasan Sultan Haji Hassan Bolkiah, Costume Run, dan One City Expo 2021. Sementara bagi acara-acara yang berbentuk fizikal, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan mengingatkan para penganjur acara dan orang ramai, khususnya para pengunjung dan peserta untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi SOP dan garis panduan fasa peralihan COVID-19. Antaranya seperti memastikan hanya pengunjung atau peserta yang mempunyai kod BRUHEALTH hijau dan kuning sahaja dibenarkan masuk. Memastikan pengunjung atau peserta telah menerima dos vaksinasi yang lengkap, menjalankan pemeriksaan suhu badan di pintu-pintu masuk, memastikan pemakaian sungkup muka dengan betul, menyediakan cecair disinfeksi atau hand sanitizer, memastikan penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1,5 meter. Bagi kawasan tertutup, hendaklah memastikan pengudaraan yang mencukupi dan memastikan kapasiti tidak melebihi 50% atau tidak melebihi 200 orang pada satu masa. Jabatan Kemajuan Pelancongan akan secara berterusan memantau dan akan membuat pemeriksaan ke lokasi-lokasi dan premis-premis bagi acara-acara fizikal tersebut bagi memastikan pematuhan kepada SOPs dan garis panduan Kementerian Kesihatan yang berkuat kuasa dari masa ke semasa. Bagi maklumat lanjut mengenai acara Brunei December Festival, bolehlah melayari laman sesawang atau sosial media
Brunei December Festival 2021. Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan kemarin mengadakan acara secara maya bagi menandakan permulaan penganjuran Brunei December Festival BDF. Menyertainya Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan dan Pengerusi Lembaga Pelancongan Brunei. Majlis disertai oleh 48 penganjur acara terdiri daripada agensi kerajaan dan swasta, perwakilan asing dan syarikat-syarikat pengurus tempatan. Antaranya acara dan aktiviti diadakan berbentuk Islamik, makanan dan kulinari, kebudayaan dan kesenian, sukan, rekreasi dan pengembaraan, membeli belah dan satu kategori baru iaitu teknologi digital dan ICT. Maklumat terkini mengenai acara Brunei December Festival 2021 boleh dilayari melalui laman sesawang www.bruneitourism.com/bdf2021 atau Instagram @BruneiDecemberFest. Jabatan Perhutanan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan dengan Bundayana Kontraktor Sendirian Berhad telah menandatangani kontrak perjanjian bagi projek pembangunan sebuah restoran menggunakan kaedah Public-Private Partnership PPP di Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi, daerah Temburong. Majlis penandatanganan diadakan di Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Menyaksikan penandatanganan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Menandatangani bagi pihak Jabatan Perhutanan Dayang Noralinda binti Haji Ibrahim, Pengarah Perhutanan, sementara syarikat Bundayana diwakili oleh pengarahnya Dayang Nur Atikah binti Zaini. Dibina di atas tanah seluas 0.48 ekar di Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi yang dihasrat menjadi salah satu destinasi eko pelancongan. Dengan sokongan padu dari pihak berkepentingan termasuk Pejabat Daerah Temburong, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan pihak Autoriti Kemajuan Daerah Temburong AKDT, pembangunan restoran ini diharap akan dapat menambah lagi pengunjung ke daerah Temburong dan ke Taman Rekreasi Hutan Bukit Patoi di samping membantu dalam perkembangan sektor pelancongan dan ekonomi penduduk tempatan secara tidak langsung. Pandemik COVID-19 memberi cabaran kepada penjagaan kesihatan di seluruh dunia. Di peringkat global, cabaran-cabaran yang dihadapi termasuk gangguan dalam perkhidmatan dan bekalan ubat-ubatan bagi mereka yang dijangkiti HIV. Bagaimanapun, di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan telah berusaha untuk memastikan pesakit HIV mempunyai akses kepada ubat-ubatan dan konsultasi doktor. Menteri Kesihatan berucap demikian semasa majlis memperingati Hari AIDS Sedunia 2021 yang diadakan secara dalam talian. Menurut Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, meskipun kadar jangkitan HIV di negara ini adalah rendah, namun masih terdapat kes-kes jangkitan HIV baharu dilaporkan setiap tahun. Sehingga Disember 2020, sebanyak 330 kes dilaporkan dan 72 kes kematian direkodkan. Dengan tema Tamatkan Ketidaksamaan, Tamatkan AIDS, Tamatkan Pandemik, majlis dimeriahkan oleh Majlis AIDS Brunei Darussalam. 15 orang ahli persatuan menerima penganugerahan Ribbon Merah. Yang Berhormat Awang Iswandi bin Ahmad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, selaku Yang di-Pertua Majlis AIDS Brunei Darussalam, dalam ucapannya berkata, program intervensi seperti ujian HIV adalah perlu digandingkan dengan pendidikan mengenai HIV dan AIDS bagi mempertingkatkan kesedaran awam mengenai penyakit tersebut. 65 orang menyertai acara tersebut. Hari AIDS Sedunia memberi peluang kepada komuniti global secara keseluruhan untuk mengambil tindakan yang diperlukan bagi mencapai matlamat utama menamatkan epidemik AIDS. Ini termasuk usaha baharu untuk menamatkan HIV sebagai ancaman kesihatan awam menjelang tahun 2030. Usaha-usaha digitalisasi telah dipercepatkan khususnya sejak gelombang kedua COVID-19 di negara Brunei Darussalam pada Ogos tahun ini. Menurut Menteri Pengangkutan dan Infokomunikasi, di bawah pelan strategik kementerian tersebut, negara mensasarkan untuk mencapai 75% langganan household
internet menjelang tahun 2025. Sasaran tersebut telah pun dicapai pada September lalu dengan hampir 80,000 pelanggan jalur lebar tetap direkodkan, iaitu bersamaan dengan 75.25% household, dilengkapi lagi dengan 135.7% mobile broadband penetration dalam kalangan penduduk di negara ini. Berucap pada sesi pertama mengenai broadband connectivity bagi mesyuarat Menteri-Menteri ICT 2020 yang direkan secara maya, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia Datuk Paduka Haji Awang Muhammad Yusof menjelaskan teknologi dimanfaatkan dalam agenda transformasi digital dengan penggunaan teknologi utama seperti 5G, Artificial Intelligence AI dan Internet of Things IoT. Negara Brunei Darussalam jelas Yang Berhormat sedang meningkatkan broadband connectivity antara lainnya melalui projek rintis 5G dan perkembangan kemahiran 5G. Dalam menghadapi transformasi digital, salah satu keutamaan negara Brunei Darussalam ialah bagi reskilling dan upskilling sumber tenaga manusia. Yang Berhormat seterusnya mengkongsikan mengenai keperluan bagi persekitaran yang selamat dan terjamin. Ancaman keselamatan siber tidak dapat diketepikan dengan mengambil kira digital connectivity yang tinggi. Oleh itu, melalui penubuhan Agensi Baharu Cyber Security Brunei CSB, usaha dan penyelarasan bersepadu dijalankan untuk memastikan integriti infrastruktur maklumat kritikal negara adalah terjamin. Ini termasuk penyediaan perundangan khusus berkaitan keselamatan siber yang kini berada di peringkat akhir. Mesyuarat dihoskan oleh Kementerian Sains dan ICT Republik Korea dengan tema A New Normal, Rebuilding an Inclusive Society Through Digital, Promoting Broadband Connectivity and Digital Inclusion. Mesyuarat tersebut dirasmikan dengan ucapan pembukaan daripada Puan Yang Terutama Lim Hai Sok, Menteri Sains dan ICT Republik Korea. Program mesyuarat juga termasuk ucapan dan perkongsian maklumat dalam kalangan menteri dan ketua delegasi rantau Asia berkaitan Building a Digitally Inclusive Society. Mesyuarat turut menghasilkan Chair Statement on Asia's Inclusive Connectivity and Shared Prosperity. Jabatan Perkhidmatan Awam Jabatan Perdana Menteri memaklumkan bahawa ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah memperkenankan bagi Yang Mulia Dayang Martinah binti Haji Tamid, Pegawai Alam Sekitar Kanan di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi, dinaikkan pangkat sebagai Pengarah Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi di Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi Kementerian Pembangunan pada 11 November 2021.